Darah Muda Generasi Rukun Negara. Dan malam ini kita bangkitkan tentang rukun negara yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Dan kami di Darah Muda bincang panjang tentang isu ini, sama ada macam mana nak bawa isu perlembagaan ini. Dia penting, tapi takut dia terlalu berat. Tapi dalam masa yang sama, kita tak nak abaikan kefahaman tentang rukun negara ketiga ini, Faiz. Dan bila kita nak cakap pasal perlembagaan ni, isu dia banyak. Betul. Lagi-lagi kalau kita nak cakap orang muda nak faham apa yang terkandung dalam perlembagaan itu tu memang banyak untuk dikupaskan. Dan walaupun bahasan ni kadang-kadang hari kita lihat tak menepati apa yang disampaikan perlembagaan itu kan. Jadi mungkin itu kita akan kupaskan bersama-sama dengan siapa, Irfan? Ya, bersama kami di studio Darah Muda, Tuan Ahmad Nazri merupakan peguam yang beramal di Tetuan Umayyah Nawal. Al-Ustaz. Ya? Aiman Nazri. Ya, itu tetamu kita hari ini. Dia orang muda. Dia jangan terpedaya dengan wajahnya. Dia sangat berkarisma, dan kerana itu soalan pertama saya kepada Aiman. Berkenaan dengan perlembagaan ini. Satu dokumen sangat besar, dan sekejap kedua tiga kebelakangan ini nampak seperti digunakan sebagai satu instrumen untuk pihak-pihak berkepentingan sahaja. Macam seolah-olah lawyer je boleh pakai perlembagaan ni. Kami ni orang ramai, orang kebanyakan tak rasa perlembagaan tu dekat. Mungkin boleh komen. Baiklah, bismillah. Assalamualaikum. Thank you Faiz dan juga Irfan. Bila kita cakap pasal perlembagaan, macam mana Faiz cakap lah, perlembagaan memang banyak. Ada 183 perkara. Jadi secara ringkasnya, perlembagaan ini mengikut perkara 4/1 adalah Supreme Law of the Land. Undang-undang tertinggi di negara ini yang menentukan keabsahan undang-undang lain. Sebagai contoh, kalau sesuatu Dewan Undangan Negeri di peringkat negeri meluluskan undang-undang, tetapi undang-undang itu tidak selaras dengan Perlembagaan Persekutuan, jadi ia akan menjadi ultra virus dan akan void setakat mana ia tidak sama dengan Perlembagaan Persekutuan itu. Jadi penting sangat ke masyarakat hari ini untuk fahamkan sejarah dan apa itu Perlembagaan Persekutuan ni? Pemahaman Perlembagaan Persekutuan inilah yang akan menjadi perbezaan orang itu bersyukur ataupun orang itu berbangga dengan negara Malaysia atau tidak. Kalau kita tengok ada video yang tular baru-baru ini di luar negara, ada warga negara Malaysia yang memburuk-burukkan kerajaan. Ada warga negara yang membawa isu-isu seperti golongan LGBT tertindas di Malaysia dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan kedudukan orang Melayu, pribumi Sabah dan Sarawak akan terkesan. Itu semua daripada segi ketidakfahaman perlembagaan. Kalau mereka faham perlembagaan, kalau mereka tahu, insya-Allah saya rasa benda itu tidak akan berlaku. Dan itulah cabarannya, sebab bila contoh kalau kita bicarakan tentang bahagian 2 perlembagaan persekutuan berkaitan dengan fundamental liberties itu, penafsiran tu banyak. Bahawa ada yang menyatakan bahawa kebebasan itu tertakluk kepada perkara 3, ada yang menyatakan bahawa kebebasan itu harus berdiri sendiri dan harus dikupaskan dalam parlimen, dan akhirnya membawa kepada yang Aiman sebut tadi, ada yang mengatakan bahawa mereka berhak atas kebebasan, ada yang mengatakan bahawa kebebasan itu ada prinsipnya. So macam mana kita nak menyikapi dilema itu? Baiklah, kalau kita tengok perkara 5 sampai 13 Perlembagaan Persekutuan berceritakan berkenaan dengan hak asasi. Kalau macam Irfan kata pasal boleh bercakap apa sahaja tu dan sebagainya, itu di bawah perkara 10. Bawah perkara 10, kita semua rakyat Malaysia yang pertama sekali bebas untuk bersuara, bebas untuk berhimpun dan bebas untuk berpersatuan. Tetapi Irfan, tetapi Faiz, bebas bersuara janganlah sampai kena Akta Hasutan 1948, bebas berhimpun biarlah ikut SOP Peaceful Assembly Act 2012, bebas berpersatuan janganlah sampai masuk LTTE. itu pandangan dari kebebasan, hak kebebasan asasi kan. Sekarang ni bila kita cakap pasal perlembagaan ni, isu-isu yang sering berbangkit ialah kat sini balik-balik sentimen keagamaan, balik-balik sentimen perkauman yang sering diperalatkan. Sebenarnya punca ini siapa? Dan sebagai anak muda, di mana, apa yang perlu kita lakukan untuk berhadapan dengan situasi-situasi tersebut? Saya tengok isu-isu yang melibatkan ketidakpuasan hati antara kaum, ketegangan antara kaum yang banyak menjadi isu perlembagaan pada hari ini adalah permainan ahli politik lah. Disebabkan demi mendapatkan kuasa, ada yang mengatakan kalau undi dia orang ni habislah hak Melayu Bumi Putra, kalau undi mereka ni negara jadi negara Taliban dan sebagainya. Jadi bagi saya dalam
konteks ini, kepimpinan negara mestilah mencari cara untuk memahamkan lebih lagi. Kita tahu perlembagaan ada diajar dalam pengajian am dan sebagainya. Tetapi pemimpin-pemimpin ini tidak mencari cara untuk memahamkan lagi perlembagaan. Tetapi orang kata memercikkan api di minyak yang panas dengan menggunakan isu-isu ini sebagai isu-isu politik. Jadi macam mana tu? Sebab kita berhadapan dengan kepimpinan itu, mereka juga manusia kan, boleh melakukan kesilapan. Tapi so macam mana perlembagaan itu boleh melindungi rakyat jelata yang kebanyakannya itu sibuk dengan hal seharian, mencari rezeki dan sebagainya. Kadang-kadang terlepas pandang soal demokrasi itu. So perlembagaan yang menjaga rakyat, bagaimana? Ya, saya faham ahli politik juga manusia, tapi kita kadang-kadang nak tahu jugalah saya tersalah ataupun saya saja pilih untuk buat salah. Okey, jadi bagaimana perlembagaan itu boleh menjaga golongan belia ataupun secara keseluruhannya rakyat Malaysia. Macam saya sebutkan tadi, daripada 183 tu kalau kita boleh zoom in kepada perkara 5 hingga 13 kan, di mata undang-undang perkara 8 about equality, ya, semua rakyat Malaysia adalah sama dari segi undang-undang. Jadi jangan risaulah Kadazan ke, Iban ke, Melayu ke, Cina ke, India ke, perlembagaan itu dah bagi jaminan semua orang sama di sisi undang-undang. Tak kisahlah dia tu pelajar undang-undang macam Irfan ke, semuanya digovern oleh undang-undang yang sama. Tapi kalau berkaitkan sikit dengan kes Asri Janggut, seolah-olah apa yang Aiman sebut itu tak berlaku. Maksudnya? Equality before the law, tapi nampak ada pihak yang nampak terlepas daripada undang-undang. Adakah itu silap undang-undang ataupun silap kita tak boleh salahkan undang-undang. Undang-undang itu memanglah berubah dari masa ke semasa, tetapi dalam isu Asri Janggut ni mungkin kita panggil kalau di mahkamah pendakwaan terpilih, tapi di sini mungkin pelaksanaan terpilih. Contoh ada kedai yang katanya menjual rokok sudut berpuluh-puluh tahun tak kena, tiba-tiba kedai burger dia kena, macam tu kan. Itu saya tidak salahkan pada undang-undang, tapi saya salahkan bukan salahkan, kita persoalkan budi bicara penguatkuasa itu. Begitulah Irfan. Itulah ruang dalam perlembagaan kan, memberikan ruang kepada mereka untuk mengangkatkan isu-isu yang pandang. Sebenarnya undang-undang kita jelas, everyone is equal before the law. Tetapi daripada segi pelaksanaan tu sejauh mana Irfan? Dan tanggungjawab semua untuk memastikan bahawa undang-undang tu terlaksana secara adil untuk semua. Tanggungjawab semua. Rakyat sendiri kena sedar apa hak mereka. Pemimpin kena sedar apa yang dia orang dah legislate di parlimen, dan juga penguatkuasa pun kena sedar apa bidang kuasa, apa budi bicara dia orang yang dia orang ada. Okay, bila kita bercakap mengenai kesedaran, saya tertarik juga dengan terma itu kan. Jadi bila kita nak berdiskusi secara ilmiah, khususnya golongan-golongan muda yang dikata pemimpin baru ni kan, bila nak bercakap dia pasal mengenai bagaimana perlembagaan ni nak melindungi kita lah kan. Balik-balik anak muda akan cakap, tak naklah aku cakap pasal ni, takut. Mungkin takut itu didorong oleh, mungkin takut sebab tak faham. Tak faham, tak nak belajar. Tak nak belajar, malas. Mungkin Aiman boleh komen sikit mengenai itulah. Anak muda takut nak bincang soal perlembagaan. Dia kalau kadang-kadang biasalah kita faham, macam Irfan belajar undang-undang, dia fasih lah dengan ayat undang-undang. Kadang-kadang orang biasa ni melihat bahasa undang-undang itu sebagai satu halangan kepada dia orang untuk belajar undang-undang. Tapi kita ada buku-buku yang menerangkan berkenaan dengan perlembagaan, boleh rujuk Document of Destiny dan sebagainya. Jadi jangan jadikan suatu undang-undang tu benda yang menakutkan, tapi gunakan perlembagaan itu, fahamkan supaya kesetiaan kepada negara itu bertambah, pemahaman itu bertambah, supaya kita tidak mempersoalkan benda-benda yang kita tak faham pun sebenarnya. Sebut tentang Document of Destiny, Salim Faruqi kan? Nama dia Faruqi sama dengan saya. Cuma tinggal lagi. Abang ke? Bila sebut tentang kaitan dengan perlembagaan dan juga belia yang agak takut untuk kehadapan ni, sebab kita ada perlembagaan yang menjamin kebebasan. Dalam masa yang sama kita ada AUKU kalau di Pelbagai Universiti, kita ada Atta Hasutan dan sebagainya. Ada ironi di situ. Saya faham mengapa perkara itu berlaku, tapi dengan dia mungkin boleh kongsikan penonton kita tentang dia bagaimana untuk faham itu, seolah-olah anda boleh makan nasi tapi ada nasi tapi tak boleh makan. Irfan, ada nasi boleh makan, makanlah berpada-pada. Kalau tidak jadi macam saya. Disebabkan Irfan makan berpada-pada lah, Irfan jadi Irfan. Okey, kebebasan bersuara. Ya, kita boleh bersuara tentang apa sahaja,
kecuali janganlah sampai melanggar akta hasutan. Kalau kita tengok betul-betul akta hasutan tu kata apa Irfan, tidak boleh menghina yang di-Pertuan Agong, takkanlah kita nak memberikan kebebasan sampaikan ketua negara kita dihina. Jadi macam mana pun perlu ada batasan. Kalau kita main bola pun maghrib kena berhenti Irfan. Betul. Ya, kalau kita main kalau kita makan nasi pun kena berhenti sampai tahap badan macam Irfan saja. Jadi satu pengajaran untuk saya jugalah. So saya bagi analogi mudah lah Irfan, sebab daripada kawasan yang saya datang, pokok senar, orang-orang suburban, orang-orang kampung, dia orang faham macam tu. Ya, memang boleh bebas buat segalanya, tetapi there must be some limitation to it. Saya sangat minat dengan cara Aiman mengupas tentang isu yang saya kira berat perlembagaan tapi jangan sangat ringan. Jadi mungkin saya nak tanya pendapat. Kalau dalam konteks politik, untuk kehadapan demokrasi negara, adakah kita perlukan lebih ramai Khairi Jamaluddin, Syed Saddiq dan Nurul Izzah, ataupun kita perlu mengekalkan kepimpinan yang berpengalaman seperti Tuan Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin? Tapi untuk jawab soalan itu, kita berehat seketika, kembali selepas ini semuanya di Darah Muda. Kembali ke Darah Muda, kami bicarakan Darah Muda generasi rukun negara. Malam ini bicarakan tentang ini cara perlembagaan melindungi saya. Soalan kita tanyakan tadi sebelum rehat. Generasi yang mana? Yang muda ataupun yang tua tapi pengalaman? Harus kekalkan. Irfan tanya kepada orang muda. You can expect the answer already. Okay, you tanya berkenaan dengan Khairi Jamaluddin, Syed Saddiq, Nurul Izzah. Saya nak bagikan kepada dua. Bagi saya, KJ, YBKJ dan juga Syed Saddiq ini is on different class. Okay? YBKJ adalah satu contoh pemimpin politik yang kita perlukan di negara ini. A man with principle. Dalam keadaan parti politik dia mempertahankan seseorang pemimpin sehingga nak membatalkan kerjasama tertentu dalam sebuah grand coalition politik, tapi dia berani bersuara. Dia kata move on. Jangan gunakan isu individu untuk menarik keseluruhan parti. Saya sangat suka. Sebab apa? Irfan, Faiz, dalam politik, pemimpin bersilih ganti. Prinsip perjuangan kekal selamanya. Itu a man with principle, KJ. Syed Saddiq pula, daripada segi konteks pemimpin muda. Sebab apa? Saya kata different class, KJ is 40 plus already. Syed Saddiq is 20 plus. So, Syed Saddiq juga kita sukalah, ya. Pemimpin muda yang ada potensi, pendebat dan sebagainya. Dan saya rasa by time Syed Saddiq akan jadi seorang pemimpin politik yang semakin matang, insya-Allah. Sebab kalau Syed Saddiq itu kan dia merupakan satu ahli politik muda yang berjaya membawa pindaan perlembagaan secara unanimous, sampai unanimous, menurunkan usia mengundi daripada 21 ke 18. Tidakkah itu wajar untuk diberikan satu penghargaan yang sedikit istimewa? Kawan-kawan makin dekat dengan KJ ke? Semakin hampir. Tetapi tidak begitu dekat. Saya puji Syed Saddiq. Saya rasa itu satu benda yang bersejarah. Apabila dibentangkan untuk menurunkan umur 21 ke 18. Betul. Pembangkang kerajaan semua bersetuju. Jadi nampaklah dia punya negotiation skill dia tu bagus. Ya, saya akan bagi kredit bila Dio dan saya puji tadi berkenaan benda itu. Sebab isu undi 18 itu satu isu besar, pindaan perlembagaan satu hal, tapi ia memberikan menentukan masa depan negara. Mungkin Aiman boleh kongsikan tentang apakah impak undi 18 itu kepada negara pada masa akan datang. Daripada segi positifnya, Irfan dan Faiz, dia akan memberikan idea-idea segar ke dalam sistem ataupun suasana politik negara. Apabila mereka ini bukan pengundi, 18 sampai 20 mungkin kurang perhatian. Tetapi apabila ahli-ahli politik, pemain-pemain politik melihat mereka ini sebagai satu target group yang baru, sudah pasti akan ada inisiatif-inisiatif, sudah pasti akan ada insentif-insentif baru yang diperkenalkan untuk golongan 18 sampai 20 tahun tersebut. Itu daripada segi positif. Cuma daripada segi negatifnya, saya yakin kalau di area-area bandar yang umur 18-nya lebih terkedepan dengan kemajuan dan sebagainya. Tapi saya yang selalu banyak dengan politik dan NGO di bawah, saya berbincang juga dengan adik-adik berumur 18 tu, ada juga ramai sebenarnya yang tak dapat membezakan pun parlimen dengan DUN itu apa. Jadi saya setuju undi 18 ini, tetapi ke arah pelaksanaan undi 18
banyak persediaan yang kita perlu buat. Sebab negara maju semua dah buat, Jerman, US, Japan, semua dah buat Undi 18 ni. Jadi it's time for us lah. Dan saya kira kerajaan sudah mula untuk menyahut usaha itu. Kalau kita sudah ada fellow-fellow perdana, kita sudah ada parlimen belia yang dahulunya kan. Dan kalau kita pergi pokok keasalnya, iaitu sistem pendidikan kita di negara ini, bolehkah kita nak katakan kefahaman penerapan pelajar terhadap konteks sosial itu menyebabkan lagi ramai orang tidak faham? Ialah nanti kan kalau suruh belajar perlembagaan, macam kena paksa untuk jadi pengamal undang-undang macam Aiman atau Irfan pula kan? Macam mana? Dia sebenarnya usaha untuk memahamkan perlembagaan ni adalah usaha berterusan. Kita macam, dia katalah macam kita mengajar orang berkenaan perlembagaan tapi dia tak faham, tapi kita still kena teruskan. Sebagai contoh mudah, kita tangkap ikan. Kita menjala ikan, kita baling macam ni kan. Kalau tak dapat, takkan nak baling macam tu pula. So still cara baling jala tu sama juga, Fahiz. Jadi saya rasa kerajaan perlu meneruskan melalui subjek-subjek di sekolah, melalui program-program di sekolah, peringkat universiti dan sebagainya, untuk menerapkan kefahaman dengan harapan semakin ramai golongan muda yang memahami perlembagaan. Yang tak faham itulah yang akan memberontak dan sebagainya. So kita nak benda tu tak jadilah. Jadi kalau boleh kita jadikan kita punya wawancara malam ni sebagai satu sebahagian silibus ya, kita petayang kepada adik-adik. Mungkin Aiman kena ambil kesempatan untuk dijelaskan tentang satu lagi bahagian dalam perlembagaan, perkara 153. It's very controversial. Semua orang nak ambil part dalam tu. Sebab ini soal keadilan untuk semua kan. Tapi ya, ada yang pro, ada yang cons ke arah bicarakan 153. Kita faham tentang 153. Tapi bagaimana untuk jelaskan kepada generasi muda 18 tahun yang akan mengundi ni tentang pentingnya dan mengapa ia relevan? Irfan saya faham, dia faham 153 tu apa, sebab dia pelajar undang-undang. Betul. Jadi kepada yang tidak faham di sana, perkara 153 itu ialah satu perkara dalam perlembagaan yang menjaga hak Melayu, pribumi Sabah dan Sarawak, dalam masa yang sama menjaga kepentingan kaum-kaum lain. Jadi apabila ada gerakan-gerakan politik yang menggunakan slogan bangsa Malaysia, terdapat dua golongan lah yang saya rasa wujud. Yang pertama sekali, golongan yang takut dengan bangsa Malaysia sebab takut ketuanan Melayu, yang diorang kata ketuanan Melayu itu tercabar. Dan kedua, golongan yang memang menyokong slogan bangsa Malaysia ini, yang memang nak mencabar 153. Bagi saya dua golongan ini tak patut wujud. Kalau diorang faham dalam 153 itu sendiri meletakkan kewajipan ke atas yang di-Pertuan Agong untuk melihat 153 ini menjaga Melayu Bumiputera, menjaga pribumi Sabah dan Sarawak, dalam masa yang sama menjaga kepentingan kaum-kaum lain. Kalau betul-betul faham, dia tak akan takut ketuanan Melayu dia itu tercabar. Kalau dia betul-betul faham, dia tak akan mencabar hak keistimewaan Melayu dan pribumi. Sebab apa ada 153 ini? Ini semuanya kita kena tengok flashback ke tahun 1940-an dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu itu. Apabila raja-raja Melayu bersetuju menerima kaum-kaum lain sebagai warga negara, jadi sebagai timbal balas, sebagai membalas ataupun meyakinkan kerisauan orang Melayu pada masa itu, untuk menerima, untuk memberikan komitmen dalam hak-hak Melayu dalam ekonomi, pendidikan, sosial dan juga dalam perjawatan awam. Sebut tentang Raja-Raja Melayu yang di-Pertuan Agong. Adakah Aiman bermula malam ini akan mulakan advokasi untuk kita luaskan lagi kuasa yang di-Pertuan Agong, sebab nampak kebijaksanaan raja-raja ni memainkan peranan untuk menstabilkan keadaan negara pasca COVID, krisis politik sebelum ini. Jadi adakah itu satu kewajaran? Saya secara asasnya memuji kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Dengan kebijaksanaan dia, kita punya konflik politik itu tak berlanjutan. Kalau kita tengok di setengah-setengah negara seperti Itali, beberapa pilihan raya perlu dibuat sebab apa, tak ada PM yang boleh dapat sokongan majoriti. Tapi bagi saya, apa yang sedia ada dalam perlembagaan itu mencukupi. Saya tak naklah kalau kata pertambahan kuasa diberi itu akan menimbulkan ketidaksenangan kepada golongan-golongan tertentu. Tetapi saya rasa yang di-Pertuan Agong menjalankan tugas yang baik, dan saya rasa apa yang ada sekarang sudah mencukupi untuk govern negara kita. Bercakap mengenai mencukupi, sebenarnya isu semalam ialah rang Undang-Undang 355. Undang-Undang Syariah yang menjadi trend lah saya kira hari ini kan. Mungkin di kesempatan ini Aiman boleh ulas sikit mengenai itu. Macam tadi kita cakap mengenai 153
Yang 355 punya bagaimana kita nak jelaskan kepada kita lah belia-belia ni? Okey, kepada penonton di luar sana, 355 adalah satu rang undang-undang yang dibahaskan untuk meningkatkan orang kata apa, hukuman agama syariah. Saya sangat bersetuju. Kenapa? Kerana saya juga baru saja habis menamatkan diploma syariah lepasan ijazah di UiTM, dan saya melihat hukuman-hukuman ke atas kesalahan syariah di negara ini sangat-sangat rendah. Ya? Sebagai contoh, ada satu, saya tak nak sebut kes apa secara spesifik, ada satu kes itu dia melibatkan perlakuan yang tidak bermoral di tempat awam. Dendanya hanya ratusan ringgit. Kalau kata kita tak pakai face mask di tempat awam pun kena sampai 1,000 sampai Irfan pakai ketika kebangunan ini tadi. Jadi kita juga kena ada satu hukuman yang berat bagi syariah sebagai deterrent kepada kesalahan. Undang-undang itu mestilah berfungsi untuk menghalang orang daripada melakukan sesuatu. Tetapi kalau undang-undang itu terlalu ringan sehingga menyebabkan orang Kedah kata orang tak heran, jadi kena ada satu penambahan hukuman bagi saya. Betul. Mungkin menuju ke akhir ini tentang kefahaman, tentang sekali lagi untuk kita solidify atau memperkukuhkan kita punya kefahaman tentang perlembagaan. Sekali lagi, bagaimana, sebab kita bincangkan tadi banyak isu, ada setuju tak setuju, nampak macam tak berkesan, nampak macam perlu ditambah baik. So akhirnya macam mana sebenarnya perlembagaan ini sekali lagi untuk dia memelihara belia khususnya di negara kita yang pelbagai kaum di Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung ini? Yang pertama sekali, memang kita tidak nafikan banyak isu-isu perlembagaan yang sedang berada di mahkamah pun. Saya tak kata perlembagaan kita ini sempurna. Cumanya penambahbaikan itu perlu. Sebab apa? Dunia ini dinamik, berubah-ubah. Kalau dulu nak buat video kena ada lesen FINAS kan. Sekarang semua orang dah boleh buat video, tak kena lesen FINAS. Macam tu juga perlembagaan, benda berubah-ubah dan sentiasa perlu ada penambahbaikan. Cumanya buat masa sekarang, yang paling penting bagi saya adalah pemahaman. Kalau benda-benda itu dah cantik, macam perkara 153, dah jelas ada faktor sejarah daripada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, itulah dimasukkan kedudukan istimewa Bumiputera. Itu yang perlu difahamkan. Sebab kalau saya baca di media sosial, Faiz, takut kadang-kadang mempersoalkan tentang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Apabila Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan berkenaan dengan krisis politik, ada yang menghina Yang di-Pertuan Agong. Jadi ketidakfahaman ini yang mengganggu kita sebenarnya. Kalau kita ubah 500 kali pun tapi tak faham-faham apa benda yang 500 itu tak guna, Faiz. Betul, saya setuju. Dan kalau melihat kepada golongan-golongan liberal ataupun libertad ini yang kita baca, saya macam, korang ni tak pernah sekolah ke? Macam tu kan? Tapi yang rata-rata yang menyangkakan perlembagaan persekutuan ini yang dirangka oleh Suruhanjaya Reid itu sebenarnya, kalau kita teliti daripada perspektif sejarah, itu keringat dan idea Raja-Raja Melayu. So tidak wajarlah bagi kita untuk mengetepikan fungsi perlembagaan itu, kan? Mungkin Irfan boleh di akhir kata ini untuk conclude ke? Akhirnya para penonton Darah Muda, terima kasih bersama kami. Tinggal lagi perlembagaan itu seperti mana disebut oleh Profesor Syed Salim Faruqi, merupakan satu dokumen hidup. Dia tidak rigid, dia boleh melindungi semua orang. Tinggal lagi kalau tak puas hati boleh bawa kepada peguam, bawa kes ke mahkamah ke kan, untuk judicial review ataupun bawa kepada MP dibahas kali parlimen. Di peringkat awal boleh tanya pelajar undang-undang. Jadi saya kira itulah kita punya dapatan untuk hari ini, memastikan bahawa perlembagaan itu dihormati, terus disanjung, dan kita tahu bahawa ia dapat melindungi semua. Dan setakat itu saja, dan terus semangatkan Rukun Negara. Betul, Darah Muda Generasi Rukun Negara hari ini terus kekal dengan keluhuran perlembagaan, menjamin keharmonian negara Malaysia. Sekian daripada saya, Faiz Arif, dan Irfan Faruqi. Saya. Jumpa lagi di Darah Muda.